Bab menggunakan sisa ataupun lebihan wudu orang. Jarir bin Abdullah menyuruh ahli keluarganya berwudu menggunakan air rendaman berus giginya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada waktu tengah hari, lalu dibawakan kepada baginda air untuk wudu. Maka berwuduklah beliau. Selepas itu sahabat-sahabat mula mengambil sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyapunya ke tubuh mereka. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dalam keadaan di hadapan baginda terpacak sebatang lembing kecil. Kata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu mangkuk berisi air, lalu baginda membasuh kedua belah tangan dan mukanya di dalam mangkuk itu. Dan Nabi SAW juga menyembur air dengan mulutnya ke dalam bekas tersebut. Kemudian baginda bersabda kepada kedua-dua sahabatnya, minumlah air itu dan tuangkan ke atas muka dan leher kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi', dia memberi tahu kepada saya, kata Ibnu Syahab, kata Zuhri, dialah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semburkan air dengan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam ke mukanya ketika masih kecil. Air yang disembur itu diambil daripada telaga mereka, dan Urwah juga telah meriwayatkan daripada Al-Miswar dan selainnya. Masing-masing mereka membenarkan satu sama lain, yaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi untuk mendapatkan sisa lebihan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid. Beliau menceritakan, katanya, emak saudaraku membawa aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara perempuanku ini sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Kemudian beliau berwudu. Selepas meminum sisa air wudunya, aku berdiri di sebelah belakangnya. Maka aku nampak khatam an-nubuwah, iaitu satu tanda kenabian Nabi akhir zaman, di antara dua belikat baginda. Ia kelihatan macam kancing kelambu pengantin, atau macam telur burung puyuh. Bab ke-41, bab orang yang berkumur-kumur dan mengisap air ke dalam hidung dengan satu cedokan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, beliau menuangkan air daripada bekas air ke atas kedua tangannya, lalu membasuh kedua tangannya itu. Kemudian dia membasuh atau berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung menggunakan satu tapak tangan. Dilakukannya begitu 3 kali. Seterusnya beliau membasuh tangannya hingga ke siku 2 kali, dua kali, dan menyapu kepala, bahagian depan dan bahagian belakangnya. Sesudah itu beliau membasuh pula kedua kakinya hingga kedua buku lali. Kemudian beliau berkata, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menyapu kepala sekali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid. Beliau meminta satu bekas air untuk menunjukkan cara berwudu kepada mereka. Maka dia menuangkan air di atas kedua tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, lalu berkumur dan menghisap air ke dalam hidung dan menghembuskan air dari dalam hidung keluar 3 kali dengan 3 cedokan. Selepas itu dia memasukkan pula tangannya ke dalam bekas air itu dan membasuh mukanya 3 kali. Seterusnya dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan membasuh 2 tangannya hingga ke siku 2 kali. Selanjutnya dia memasukkan lagi tangannya ke dalam bekas itu dan menyapu kepalanya dengan kedua-dua belah tangan, bermula dari bahagian hadapan kepala hingga ke belakang, terus kembali semula ke hadapan. Kemudian dia memasukkan pula tangannya ke dalam bekas air tadi, lalu dibasuhnya kedua kakinya. Musa meriwayatkan daripada Wahib, katanya dia menyapu kepalanya sekali. Bab ke-43,
seseorang berwudu bersama isterinya dan berwudu dengan menggunakan air lebihan wudu perempuan. Umar telah berwudu dengan air panas dan air dari rumah seorang perempuan Nasrani. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa beliau berkata, orang lelaki dan perempuan selalu berwudu bersama-sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca beberapa bab tadi. Sebelum ni kita sudah baca dah, jumpa dah bab tentang air semaya, sapu kepala, basuh kaki sudah mengikut tertibnya. Yang sebelum itu tidak mengikut tertib. Baru ni mengikut tertib. Selepas sapu kepala, basuh kaki, habislah. Bila basuh kaki tu kan habislah kiranya air semaya. Sekarang ni Imam Bukhari buat tajuk mengguna lebihan ataupun sisa air semaya orang. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Ada dua makna di sini. Lebihan ataupun sisa air semaya orang ni ada dua makna. Satu, kalau kita ambil air semaya daripada satu bekas, menggunakan satu bekas. Setelah habis air semaya tu, habis dah, kita selesai dah. Ada lagi baki air sikit sebanyak dalam bekas tadi. Itulah yang dimaksudkan dengan sisa ataupun lebihan air semaya orang. Satu. Yang kedua, dengan makna seseorang mengambil air semaya, katakanlah dia ambil dalam baldi. Dia cedok air dalam baldi, basuh muka, air muka ni jatuh dalam baldi. Lepas tu ambil pula, basuh tangan pula, dan begitulah seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan lebihan ataupun sisa air sembahyang orang. Maknanya air musta'mal. Kalau dalam istilah fiqh, dia panggil air musta'mal. Boleh ke tidak kita guna air yang sudah diguna orang untuk bersuci, untuk mengangkat hadas? Boleh ke tidak? Itu benar. Itu yang pertama berkenaan dengan air lebihan. Apakah yang maksudkan dengan air lebihan ataupun sisa wudu orang? Ada dua makna sana. Yang kedua, mengguna. Mengguna tu umum. Mengguna untuk apa? Dia tak banyak. Mengguna untuk ambil air semaya semula, mengguna untuk mandi junub, mengguna untuk masak nasi, mengguna untuk minum, mengguna untuk basuh kain, dan sebagainya. Boleh ke tidak? Dia umum mengguna. Fadli wudu'in nas, air semaya orang. Lebihan air semaya orang. Orang tu boleh jadi orang tua, budak, lelaki, perempuan dan sebagainya. Boleh berlaku. Lepas tu, guna waduk ni tidak semestinya untuk ambil air semaya. Orang sudah mandi junub, air lebih dia. Itu pun termasuk juga di sini. Itu pun termasuk juga di sini. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Itu kita kena faham dulu cara Imam Bukhari dalam buat tajuk. Kena faham dulu. Bab menggunakan sisa atau lebihan wudu. Kalau kita tengok asal tu kan wadu, kita terjemah wudu. Sebab apa? Air lebihan wudu. Wadu maknanya air yang digunakan untuk buat ambil air sembahyang. Sama ada belum digunakan lagi ataupun sudah digunakan, itu orang panggil wadu. Kalau wudu, perbuatan mengambil air sembahyang tu, itu wudu. Dia beza baris.
Kalau hak tak ada lagi risalah ni, nak ada di belakang tu,